Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertamanya yang saya muliakan kepada pengerusi ahli jawatan kuasa, barisan imam, bilan, mereka yang membantu dalam pengurusan dan juga pentadbiran surau ad-diniyah. Seterusnya semua muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian, atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat ini semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi pada malam ni dua perkara kita nak bincang. Pertama, tahun baru. Kedua, bulan baru. Tahun baru Masihi 2024. Apa yang boleh kita ambil, apa yang boleh kita buat. Dan antara topik ataupun perbincangan hangat adalah hukum menyambut tahun baru. Dibolehkan ke, tidak dibolehkan ke, dimakruhkan ke, diharamkan ke, ataupun bagaimana. Itu perbincangan yang pertama. Yang kedua, bulan baru, iaitu bulan Rejab. Hari ini kita berapa Rejab? 10 Rejab kan? Jadi 10 Rejab. Jadi 10 tu kira nak cakap awal pun tak adalah awal sangat kan? Dia dah masuk ke pertengahan dah pun. Jadi kita dah masuk 10 Rejab. Jadi apa yang boleh kita ambil pula daripada bulan Rejab? Jadi antara fokus perbincangan kita, kelebihan dan keistimewaan bulan Rejab. Dan kesimpulannya daripada tahun baru 2024 dan bulan baru, bulan Rejab, dia akan menghasilkan satu manifestasi yang sama, satu kesan yang sama, yang kita akan simpulkan. Dua-dua tu dia ada combination, dia ada gabungan antara dua perkara tersebut. Pertamanya, tahun baru, alhamdulillah kita dah memasuki tahun 2024. Walaupun hari ni dah masuk 22 hari bulan Januari. Maksudnya dah penghujung dah Januari, tapi kita kira masih lagi dalam mood tahun baru lah kan? Jadi bila sebut tahun baru 2024, sentiasa menjadi polemik ataupun persoalan, apakah hukum dalam kita menyambut New Year, menyambut tahun baru, boleh ke tak boleh? Jadi bagi menjawab persoalan ini, para ulama mereka meletakkan satu formula, satu formula lah, satu asas, satu bentuk asas bagi menjawab segala bentuk pertanyaan berkaitan dengan sambutan dan perayaan. Maksudnya dia bukanlah terhad pada sambutan tahun baru sahaja. Hukum ataupun formula yang para ulama letak ini, dia bagi menjawab semua bentuk perayaan dan sambutan yang ada dalam negara kita. Semualah kan, Christmas, Thaipusam, Chinese New Year, apa lagi kan, semua bentuk sambutan ini juga akan terkandung dalam formula yang para ulama letak. Formulanya berbunyi, yang pertama, ada dua je lah. Yang pertama, setiap perayaan dan sambutan yang mempunyai unsur-unsur keagamaan atau kepercayaan. Hukumnya apa dia? Hukumnya kita dilarang sama sekali terlibat dalam apa-apa bentuk aktiviti maupun apa-apa bentuk kegiatan. Ini ketetapan pertama. Dia ada dua je lah ketetapan. Ketetapan pertama, setiap sambutan dan perayaan yang mengandungi unsur-unsur keagamaan atau kepercayaan. Keagamaan atau kepercayaan ni agama lain lah, bukan agama kita. Kalau kita merayakan sesuatu raya kerana agama kita, boleh ke tak boleh? Mestilah boleh kan. Datang perayaan tu pun agama yang suruh. Itu. Jadi pasal agama kita tak ada hal. Memang itu
Memang itu sumber utama berkait dengan agama. Tapi kalau berkait dengan agama luar, agama lain, kepercayaan luar, kepercayaan lain, jadi hukumnya dilarang sama sekali. Ketetapan kedua, mana-mana sambutan dan perayaan yang tidak berkait dengan unsur-unsur keagamaan atau kepercayaan. Ini sebaliknya. Contohnya dia hanya berkait dengan kebudayaan, hanya berkait dengan uruf setempat, hanya berkait dengan adat semasa. Jadi diharuskan untuk kita terlibat dalam perayaan dan sambutan tersebut. Jadi ini formula yang para ulama letak bagi menjawab sebarang bentuk persoalan berkaitan dengan sambutan dan perayaan, khususnya dalam negara kita lah, umumnya mana-mana perayaan yang ada. Jadi itu ketetapan dia. Perayaan sambutan yang ada unsur keagamaan atau kepercayaan haram, segala bentuk keterlibatan. Manakala perayaan sambutan yang tak ada unsur keagamaan, kebudayaan, contohnya berkait keagamaan atau kepercayaan, contohnya hanya berkait dengan kebudayaan, hanya berkait dengan culture sahaja, jadi hukumnya diharuskan selagi mana tidak bercanggah dengan syarat. Itu step pertama para ulama letak formula nak menjawab sebarang bentuk perayaan dan juga sambutan. Yang kedua adalah kita nak kenal pasti pula, nak kena identify mana satu perayaan yang dikategorikan sebagai keagamaan, mana satu perayaan yang dikategorikan sebagai kepercayaan, dan mana satu perayaan yang dikategorikan sebagai kebudayaan. Kita ambil contoh hari Christmas. Hari Christmas ni kategori mana? Keagamaan ke, kepercayaan ke, kebudayaan? Nah, saya boleh jawab. Christmas agama ke, percaya ke, budaya? Budaya? Agama. Nah, jadi jawapannya dia berkait dengan keagamaan, agama. Dia tak payah tengok jauh pun, kita tengok Merry Christmas kan, perkataan Chris. Chris di sana samalah dengan hari Christmas, Chris juga. Jadi dia berkait dengan Jesus Christ, nama Tuhan bagi orang Kristian, Jesus Christ. Chris dan Christ itu adalah benda yang sama, atau merujuk kepada entiti yang sama. Jadi hari Christmas dia memang berkait secara langsung dengan agama Kristian. Jadi hukum keterlibatan dengan mana-mana aktiviti dalam Kristian ataupun dalam upacara agama Christmas, upacara perayaan Christmas, semuanya dilarang dan diharamkan. Cuma yang menjadi perbincangan mengucapkan Merry Christmas, kan, wishing Merry Christmas. Boleh ke tak kita ada kawan atau kita ada jiran beragama Kristian, kan? Jadi boleh tak kita nak ucap Merry Christmas kat dia? Boleh ke tak boleh? Hukumnya tetap tak boleh. Dalam artikel Pejabat Mufti Wilayah, hukum mengucapkan Merry Christmas tetap juga diharamkan kecuali kalau ada keperluan. Apa contoh keperluan? Contoh keperluan adalah pemimpin negara nak ucap Merry Christmas kepada rakyat dia yang beragama Kristian. Boleh ke tak boleh? Boleh, ada keperluan. Kita ni mu'alaf, kita masih ada lagi keluarga, family members yang beragama Kristian. Boleh tak nak ucap Merry Christmas kepada family kita yang masih lagi beragama lama? Boleh ke tak boleh? Boleh, ada keperluan kerana hubungan kekeluargaan. Kita ada jiran, 30 tahun berjiran dengan keluarga Kristian. Tiap kali perayaan kita diucap Selamat Raya, kan, selamat menyambut Maulid Rasul, awal Muharram, semua benda dah, kan. Jadi tang perayaan dia, boleh tak kita nak ucap Merry Christmas? Ni jiran sebelah rumah ni, kan, ni hari Christmas ni. Boleh tak kita nak ucap Merry Christmas kepada jiran kita yang dah 30 tahun berjiran dengan kita, yang setiap kali perayaan kita diucap? Boleh ke tak kita nak ucap waktu perayaan ni? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saya dengar macam boleh tadi. Macam karya hadiniah ni. Hukumnya tak boleh. Nak ucap Merry Christmas, syarat dia kena ada keperluan. Ada tak keperluan ucap Merry Christmas kepada jiran kita? Ada tak keperluan? Tak ada. Dia bukan macam family tadi. Tadi tu family, memang darah daging kita. Ini hanya jiran. Tak ustaz, kalau tak ucap nanti dia kecil hati.
Kan dia tak hantar lauk-lauk dia nanti jual. Macam mana pula. Okay. Kadang-kadang dia hantar chicken chop lah pula. Lain ni menu western ni. Kita memikirkan jiran kita kecil hati, kita tak memikirkan agama kita kecil hati. Itu satu benda yang perlu kita fikirkan, kan? Dan sebenarnya kita ada banyak alternatif lain. Selain ucap Merry Christmas, boleh ucap, boleh tukar, boleh alter, kan? Kita ucap Happy Holiday, selamat bercuti, contoh. Itu tanda kita meraihkan. Kita ni kena cuba memahamkan mereka yang kita tak boleh ucap. Itu yang perlu kita buat. Ini tak apa yang berlaku di Sabah baru ni, yang diklaim negeri terpaling harmoni. Diklaim. Bila mana viral, ni dah geng-geng staf kerajaan pula yang buat, kan? Nyanyi lagu Hari Christmas bersama-sama dengan pakai topi jingle bell, dengan pokok Merry Christmas kat belakangnya, nyanyi lagu sama-sama, lagu Christmas. Boleh ke tak boleh? Tapi dia orang cakap boleh. Ini namanya keharmonian, kan? Ni harmoni. Kita hidup tak ada perpecahan macam kat Semenanjung. Diorang nampak Semenanjung ni gaduh je, kan? Antara bangsa, antara agama. Jadi akhirnya di Borneo, Sabah dan Sarawak, mereka pun klaim mereka ni terpaling harmoni. Dan akhirnya keharmonian itu kita boleh lihat dengan orang Melayu Islam kita pergi join perayaan-perayaan orang bukan Islam. Join yang memang join semua, total. Jadi sebab itulah kita perlu faham bagaimana Islam mendefinisikan keharmonian. Fikiran kita nampak harmoni ni hanya pada persamaan. Maksudnya kita join dia, dia join kita. Persamaan baru akan capai keharmonian. Tapi Islam tidak mendefinisikan begitu. Islam juga mendefinisikan harmoni boleh dicapai dengan perbezaan. Itu yang diajar dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menggariskan 3 perkara yang tak boleh ada persamaan antara Islam dan bukan Islam sampai kiamat. Tak boleh sama 3 perkara ni. Yang pertama, sembahan. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Aku takkan sembah apa korang sembah, korang pun takkan sembah apa aku sembah. Sembahan Islam dan bukan Islam tak mungkin sama sampai kiamat. Kedua, pensyariatan. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku takkan buat apa yang korang buat, korang pun tak perlu buat apa yang aku buat. Pensyariatan tak mungkin sama Islam dan bukan Islam sampai kiamat. Kita ada azan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah kita. Dan mereka pun ada pensyariatan mereka, ada ritual mereka. Tak mungkin sama. Mungkin berkongsi nama, tapi tak mungkin sama practicality. Agama lain ada juga berpuasa, kita pun ada juga berpuasa, tapi cara puasa kita tak mungkin sama dengan cara puasa mereka. Ataupun kesan puasa kita tak mungkin sama dengan kesan puasa. Jadi itu antara poin nombor 2. Yang ketiga, agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Agama sampai kiamat tak mungkin sama antara Islam dan bukan Islam. 3 benda surah Al-Kafirun, Al-Quran, Allah ajar kita benda yang tak mungkin sama Islam dan bukan Islam. Adakah kita nak sebut surah Al-Kafirun ini tidak harmoni? Berani kita nak cakap macam tu, kan? Sebenarnya ini nak mengajar kita keharmonian boleh dicapai melalui perbezaan, iaitu dengan cara tolak ansur, bertoleransi. Kalau kita ingat baru ni berlaku isu tak boleh azan dekat apa, Tanjung apa lupa dah, Tanjung Tokong di Pulau Pinang, kan? Tanjung Tokong nama dia, lupa dah, kan? Bila mana berlaku isu tak boleh guna speaker luar nak azan, kan? Jadi viral satu Malaysia, kan, berkenaan dengan keadaan situ. Sebab apa? Sebab Muslim minoriti di sana, orang Cina majoriti di sana. Jadi akhirnya mereka tak setuju bila mana azan dilaungkan menggunakan speaker luar. Nak azan guna speaker dalam. Jadi isu baru time tu, kan, masa tu jadi isu. Sedangkan berapa ramai rumah orang Melayu Islam kita, berapa ramai depan rumah ada kuil, berapa ramai rumah orang Melayu Islam kita depan rumah ada tokong. Tapi ada jadi isu tak?
Tak jadi isu. Kerana apa? Kita respect. Walaupun kadang-kadang kita terganggu juga dengan bunyi loceng dia dan sebagainya, bau lagi dan sebagainya, kan? Terganggu juga. Tapi atas dasar toleransi, atas dasar sifat tolak ansur, respect pada agama lain, kita bersabar. Macam itulah juga sepatutnya sebaliknya kalau berlaku, kena bersabar, kan? Jadi itu yang perlu kita adaptasi dalam kehidupan kita. Bukan semua benda kita boleh sapu. Tak semua benda kita boleh sapu. Jadi itu berkaitan dengan hari Christmas lah, kan? Sambutan hari Christmas, dia berkait dengan keagamaan. Boleh tak nak beli pokok Christmas letak dalam rumah atas alasan cantik lah pokok ni? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Pokok boleh? Dia macam Madinah ni. Silap-silap besok dia pokok Christmas dia orang tanam, bukan beli, tanam terus. Jadi sama je, pokok tu simbolik kepada keagamaan mereka. Jadi sama juga, tetap hukum dia tetap tidak dibolehkan. Itu Christmas. Kita ada apa baru-baru ni, perayaan apa? Baru-baru ni perayaan Pongal, kan? Pongal. Jadi Pongal, Thaipusam, Deepawali, dia berada bawah kategori keagamaan ke, kepercayaan ke, kebudayaan? Agama. Dulu kalau kita ingat Deepawali, kan, Deepawali dulu disebut sebagai kebudayaan, Deepawali. Tapi lama kelamaan ni orang India sendiri bagi tahu, mana ada Deepawali ni, dia berkait dengan macam cahaya-cahaya. Dia ada dah, dia punya kepercayaan dia, maksudnya berkait dengan agama pula, kan? Kalau kita ingat dulu, tak ingat tahun berapa, kan, kita ada sambutan apa, Deepawali campur Hari Raya, Depa Raya. Ingat? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kan? Nak ikutkan sepatutnya tak boleh. Sebab apa? Dia berkait dengan keagamaan. Saya baru ni saya terkejut 2-3 hari lepas, ada sebuah agensi kerajaan, dia ucapkan selamat Hari Pongal kepada staf dia. Saya pun terfikir, dah lah Hari Pongal ni bukan cuti umum, kan? Kalau Thaipusam, Deepawali ni kita boleh lagi lah, sebab dah di-recognize, dah dikenali sebagai cuti umum, peristiwa am dalam negara kita, kan? Ini tak ada ribut, tak ada angin, tiba-tiba kau ucap selamat Hari Pongal kepada staf. Ramai sangat ke staf India dalam agensi kau? Itu yang menjadi satu persoalan. Sampaikan tak ada keperluan pun kau sebut, kan? Saya tak nak sebut lah agensi mana, kan? Tapi ada, masih ada lagi dekat Facebook. Jangan jadi satu persoalan. Kadang-kadang sedih sebenarnya, benda-benda ni nampak macam tak dititik beratkan. Thaipusam sama juga, keagamaan, kan? Berapa hari tutup jalan? Siapa baca notis tu? Besok sampai hari ni mula. 22, betul, 22 hari ni. Lupa pula. Sampai bila? Kalau ikut notis sampai 28. Saya pun tak tahu. Dia tutup main road MRT tu, dia tutup ke tak? Tutup. Kalau MRT tu tutup, habis lah. Pening sikit, kan? Lagi-lagi nak pergi Selayang dan sebagainya. Jadi itulah yang saya dengar, Thaipusam ni dia lagi meriah daripada Deepawali. Baru ni ada baca berita, Penang sahaja menerima 1 juta lebih kehadiran pelancong India ke Pulau Pinang untuk meraihkan Thaipusam pada tahun ini. 1 juta. Dahsyat, kan? Deepawali pun tak sedahsyat ni, Thaipusam dahsyat. Sebab tu lah kita boleh tengok macam mana boleh tutup jalan seminggu untuk Thaipusam. Jadi dia lagi meriah daripada Deepawali. Apapun, 3 hari ini berkait dengan keagamaan. Chinese New Year, tahun baru Cina, keagamaan ke, kepercayaan ke, kebudayaan? Chinese New Year, kebudayaan. Tapi bukanlah bermaksud kebudayaan semua benda kau boleh join, kan? Ustaz tu kata kebudayaan, nak terus isi form. Besok time Chinese New Year nampaklah tarian naga depan surau Ad-Diniyah. Tengok-tengok, ni karya surau, kan? Ustaz tu kata boleh budaya. Budaya tu yang boleh tu adalah pada ucapan Chinese New Year. Selamat tahun baru Cina, Chinese New Year. Nampak tak? Tadi Merry Christmas tak boleh, walaupun ucapan. Tapi Chinese New Year boleh. Sedangkan dua-dua tu wishing, ucapan juga.
Dia nak bagi tahu sebab dia kebudayaan. Tapi bukanlah bermaksud semua benda boleh buat. Dalam Chinese ni dia ada banyak lagi benda. Dia ada apa? Tarian naga, dia ada apa? Makan besar orang Cina, dia ada apa lagi? Yin Yang, dia ada Feng Shui, dia ada pakai baju merah dan sebagainya. Semua itu perlu dinilai satu persatu berkait ataupun tidak dengan keagamaan, kepercayaan ataupun hanya kebudayaan. Jadi kena check betul-betul. Jadi begitulah juga perayaan-perayaan yang lain. Jadi bila tengok pada sambutan tahun baru, apa hukum menyambut New Year? New Year ini kepercayaan ke, keagamaan ke, kebudayaan? Dia kebudayaan. Kebudayaan. Majoriti ulama menyebut kebudayaan dan harus menyambut tahun baru. Dia macam hari bapa, hari ibu. Bulan 3 ni kita ada apa? Women International Day, Hari Wanita Sedunia. Jadi boleh tak wanita-wanita nak sambut Hari Wanita Sedunia? Boleh, tak ada masalah, kan? Lagi bagus Biro Muslimat Ad-Diniyah contohnya. Dia menganjurkan forum kewanitaan contoh. Sempena Hari Wanita lagi bagus. Walaupun asalnya daripada barat, tapi kita ambil, kita alter buat cara kita. Akhirnya orang datang dapat pahala dan sebagainya. Jadi itu antara kepelbagaian yang boleh dilakukan. Jadi bagaimana nak menyambut tahun baru berpandukan syariat, bermotivasikan satu hadis Nabi. Nabi bersabda, khairukum man tala umruhu wa husna amalu. Sebaik-baik kamu ketika mana dipanjangkan umur dan usia kamu, maka semakin bertambah baik amalan dan ibadah kamu. Masuk tahun 2024, umur kita akan meningkat. Ada tak umur yang tak meningkat lepas saya ni? Ustaz, saya tak pakai kalender masa ini, kalender kafir. Saya umur saya tahun lepas ni. Masuk 1 Muharram baru saya akan naik umur saya. Ada tak? Ada orang yang buat mazhab begini. Tapi mazhab tu tak sah lah, sebab ini sistem worldwide, sistem global. Masuk tahun baru, automatik umur kita pun meningkat. Kan automatik meningkat. Jadi bila berlaku peningkatan pada umur, apa Nabi sebut? Semestinya berlaku peningkatan kepada ibadah dan amalan. Dia tak boleh statik dan dia tak boleh menurun. Dia kena meningkat amalan dan ibadah kita selari dengan peningkatan umur kita tadi. Jadi bagaimana nak meningkatkan amalan dan ibadah? Para ulama fokuskan pada dua aspek. Yang pertama kuantiti, yang kedua kualiti. Kuantiti iaitu bilangan, quality iaitu the value, nilai ibadah dan amalan tersebut. Kuantiti ni kita bandingkan dengan 2023 lah contohnya, kan. 2023 contohnya, kita ni jarang buat solat sunat. Okey lah, sebelum nak cerita pasal sunat, kena cerita pasal fardu dulu, kan. Kalau 2023 benda fardu tak selesai lagi, masuk 2024, keazaman yang pertama sekali azam kita yang wajib adalah selesaikan benda fardu. Kalau rasa tahun lepas solat fardu pun tak cukup lagi, subuh kadang-kadang tak ada tu tak solat lah, kan. Kadang-kadang isyak tak solat, kadang-kadang asar tak solat. Jadi masuk 2024, ini kena selesaikan. Ni tak cerita lagi jemaah tak jemaah, ni cerita buat dengan tak buat. Solat kita kena jaga 5 waktu. Apa lagi? Zakat kita, kan. Zakat fitrah dah bayar ke tak zakat fitrah tahun lepas, kan, tahun Ramadan. Tu cerita lama tu, nak masuk Ramadan baru lah, kan. Setengah orang kenapa kadang-kadang dia terlupa nak bayar zakat fitrah tahun Ramadan ni? Sebab dia mengejar waktu afdal. Waktu afdal adalah hujung Ramadan, hujung Ramadan. Ada para ulama sebut waktu afdal adalah sebelum terbit matahari pagi Syawal. Selepas terbenam matahari hujung Ramadan, sebelum terbit matahari 1 Syawal, itu waktu paling afdal. Jadi semua orang pun tunggu nak bayar, kan. Tunggu nak bayar hujung-hujung tu. Tunggu, tiba-tiba raya awal sehari, kan. Hilang ingatan terus semua benda, kan. Dekat Jekyll terus balik, kan. Tak pergi beli baju dah, balik terus, kan. Tengah beli kuih raya, balik terus. Sebab apa? Fokus nak balik kampung, kan. Semua nak balik kampung, lupa dah baju raya ke, kuih raya ke, zakat ke, apa semua lupa dah. Itu masalah.
Sebab tahun yang berlakunya 2 tahun lepas yang berlakunya raya awal, tahun tu ramai betul orang yang tak bayar zakat fitrah. Ramai tak bayar sebab terlupa. Kan dah masuk Syawal ke-4 ke-5, ya Allah aku tak bayar lagi. Baru teringat. Ada yang baru teringat sekarang. Ya Allah ustaz kata aku tak bayar lagi tahun lepas. Dia nak bagi tahu zakat tak bayar lagi ke apa ke, dia tetap akan menjadi tunggakan. Tunggakan. Kalau teringat sekarang juga kena bayar. Dia tak boleh delay, tak boleh tangguh-tangguh lagi. Jadi sebab itulah cadangan saya bagi mengelakkan perkara sama berulang. Tahun ini masuk je 1 Ramadan. Bila 1 Ramadan tak tahu 10 Mac ke 11 Mac ke 12 Mac ke, tak tahu bila nak muncul kan. Jadi siap-siap blok kalender kita, buat satu reminder. Masuk je 1 Ramadan terus bayar zakat fitrah. Selesai. Jadi 1 Ramadan tu kita bisa selesaikan. Zaman sekarang ni mudah, tak payah jumpa amil pun tak apa. Kan setiap amil ada QR code. Ataupun PPZ pun ada QR code dah. Scan je QR code tu, selesai masalah. Bayar juga. Yang masalah fidyah. Fidyah ni memang kena jumpa amil lah untuk kira dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang perlu kita selesaikan. Benda yang perlu kita selesaikan, jangan kita tangguh-tangguh. Zakat fitrah. Kedua, zakat harta. Kita dah masuk hujung tahun lepas kan. Bila masuk hujung tahun, itulah fasa zakat harta. Zakat harta kan ada 2 syarat. Satu kena cukup haul, 2 kena cukup nisab. Haul cukup tahun. Kiraan tahun biasanya hujung lah Disember. Cukup nisab amount yang perlu ada untuk dikeluarkan zakat. Kalau ikut haul, kalau ikut nisab tahun lepas, ikut kadar emas masa tahun lepas 21,000 plus. Kita letaklah 22,000. Jadi simpanan kita, kalau contohlah duit kita ada 30,000, kan kena ke tak keluar zakat? Dah kena keluar zakat sebab lebih 22,000. Jadi wajib keluarkan zakat harta. Ada orang dia buat helah. Dia kata, aku ada 30,000. Okey, apa kata aku pecahkan ke akaun bank yang berbeza. Okey, 10,000 letak kat bank Islam, 10,000 letak kat bank muamalat, 10,000 lagi letak kat bank Islami. Jadi kan tak cukup lagi 22,000. Jadi aku tak payah bayar zakat. Betul ke tak betul gitu? Itu helah yang tak boleh pakai. Sebab apa? Dia kena campur semua simpanan dia ni, termasuklah kalau main ASB. ASB pun kena campur juga. Kan kena campur. Sebab apa? ASB dia tak ada bayar, dia tak ada bayar zakat. Zakat kena buat manual. Jadi semua ini kena campur. Cukup ke tak cukup nisab dia. Kalau lebih 22,000, kena darab dengan 2.5% dan bayarlah zakat. Itu zakat harta. Yang ketiga, zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni saya tak nak sentuh sangatlah sebab dia khilaf. Ada yang kata wajib buat zakat pendapatan, ada yang kata tak wajib. Kan? Jadi terpulanglah kepada mana-mana. Kalau tanya PPZ mestilah kata cakap wajib. Kan? Itu standard lah. Dia pun ada KPI dia juga kan, berapa ramai yang bayar zakat kat dia. Jadi kalau tanya scholar, tanya para ulama, dia akan bagi jawapan khilaf lah. Jadi kadang-kadang orang pertikaikan, ustaz saya ni gaji pun tak seberapa, takkan nak kena bayar zakat pun. Sebab zakat kan ditolak pada gross salary, gaji kasar, dia bukan pada net salary, gaji bersih. Saya tak tolak komitmen lagi ustaz. Dapat gaji contoh RM4,000, 4,000 dah kena tolak zakat. Ustaz, saya ada banyak komitmen nak kena bayar ni. Kadang-kadang tolak komitmen ni tak ada baki dah. Takkan nak kena bayar zakat? Orang bertikai gitu. Kan? Kalau tolak zakat guna gaji bersih, kan? Dapat gaji tolak. Memang takkan bayar zakat. Sebab tinggal berapa je. Kan? Daripada gaji bersih tu, tinggal berapa je tolak loan kereta, loan rumah, ni lah apalah, nafkah bini pertama, bini kedua, kan? Contohlah kalau ada kan. Tolak berapa tinggal? Cek negatif. Jadi dua-dua ada masalah. Tolak gaji kasar masalah, gaji bersih masalah. Jadi berbalik pada hukum yang asal, khilaf. Rasa mampu tolak, rasa tak mampu buat cara tak mampu je kan? Jadi itu antara perbincangan zakat. Sama lah juga dengan puasa. Rasa puasa tahun lepas belum ganti lagi, Ramadan puasa tahun lepas, demam ke apa ke, muslimat kalau ada yang uzur dan sebagainya, pastikan sebelum sampai Ramadan tahun ini selesaikan puasa, ganti balik. Tu benda wajib tu, benda fardu.
puasa. Termasuklah kalau ada puasa nazar dan sebagainya, itu lagilah kena selesai. Apa hukum bagi mereka yang lewat mengqada puasa sampai dah masuk Ramadan yang baru? Apa hukumnya? Qada campur fidyah, combo, combination. Dia kena qada dan fidyah sekali. Cuma untung kita di wilayah ni, tak silap saya lah, di fatwa wilayah, fidyah ni kalau ikut dia patutnya berganda tau. Kalau setahun tak bayar, tahun lepas tu dia akan berganda. Tapi tak silap saya di wilayah ni tak ada gandaan. Tak ada gandaan. Jadi sebab itulah bila cerita pasal fidyah ni, satu peringatan yang selalu diperingatkan bersama adalah bagi golongan wanita. Golongan wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kerana risaukan kesihatan kandungannya atau risaukan kesihatan bayi yang sedang disusukannya. Bila mana risau itu pada anak, tak kisahlah dalam kandungan ataupun yang sedang disusukan. Bila mana dia tak berpuasa kerana risau pada anak, automatik dia kena qada dan fidyah di sisi mazhab Syafi'i. Qada dan fidyah. Kalau perempuan tu tak berpuasa kerana risaukan diri dia je, dia tak kisah pasal anak dia dalam kandungan, dia tak kisah pasal anak dia dalam yang sedang disusukan, hanya pasal diri dia je risau, dia hanya perlu qada sahaja. Jadi qada dan fidyah pada golongan wanita yang tidak berpuasa kerana risaukan kesihatan anak, sama ada dalam kandungan atau sedang disusukan. Masalahnya apa dia? Ialah kebanyakan muslimat-muslimat kita geng-geng pencen belaka juga lagi, geng-geng veteran. Kita kena imbas kembali 30 tahun lepas, zaman kita muda, muslimat muda lagi, zaman yang tahun setiap tahun pregnant contohnya, kan? Dahsyat, setiap tahun pregnant. Jadi bila kita pregnant ataupun dah lahirkan anak tu sedang menyusu dengan kita tak berpuasa dekat bulan Ramadan sebab apa? Kebiasaannya tak puasa ni mesti sebab anak. Jaranglah sebab diri, kan? Kita ni kan banyak berkorban, jadi janganlah jarang sebab diri tak puasa, mesti sebab anak. Tetapi kebanyakan muslimat bila mana dia tak berpuasa, dia hanya qada sahaja, dia tak tahu yang kena bayar fidyah. Jadi itu masalahnya. Sedangkan di sisi mazhab Syafi'i kena bayar fidyah sekali. Jadi apa cerita yang 30 tahun lepas tu? Apa cerita dia akan jadi tunggakan sampai sekarang? Arrears, tunggakan. Cuma nasib baik kita di wilayah ni tak ada double, tak ada ganda. Jadi kena jumpa amil, kena buat kiraan, kena buat calculation. Kan ni saya 30 tahun, okay, berapa tahun kita ni mengandung atau menyusukan anak yang kita tak berpuasa. Buatlah agak-agak berapa tahun, berapa bilangan hari dan sebagainya. Tu boleh menyusahkan amil lah nanti. Kan? First, menyusahkan amil. Yang kedua, siapa yang bayar? Suami kita yang bayar, kan? Jadi relax je lah, bagi je kiraan. Ni abang bayar tu 2,000 ni fidyah saya dulu ni. Sudah 2,000 pula kena keluar, kan? Pencen dan dua macam tu. Jadi kena. Sebab apa? Fidyah sama hukum dengan zakat, hutang dengan Allah. Tak selesaikan, dia akan jadi tunggakan sampai kiamat. Jadi kena selesai. Jadi itulah aspek yang pertama, aspek kualiti, aspek kuantiti, iaitu bilangan. Samalah juga dengan perkara sunat. Kalau tahun lepas jarang kita buat ibadah sunat, solat sunat kita, kan, duha, tahajud, witir, rawatib, bacaan Quran kita, sedekah kita, zikir, selawat, bantu orang dan sebagainya, pastikan 2024 kita cuba buat satu penambahbaikan. Buat satu penambahbaikan. Istiqamah ni, orang faham istiqamah ni kena buat hari-hari. Tak betul sebenarnya. Istiqamah ni bukan hari-hari. Istiqamah ni maksudnya konsisten, kan? Konsisten. Istiqamah ni boleh jadi harian, boleh jadi mingguan, boleh jadi bulanan. Contohlah kita ni tak pernah solat duha, letak target seminggu sekali aku solat duha. Hari Sabtu 9 pagi. Setiap hari Sabtu 9 pagi dia solat duha. Adakah itu dinamakan istiqamah? Ya, itu istiqamah. Sama lah juga tahajud. Contohlah dia ni tak pernah bangun tahajud, jadi letaklah target sebulan sekali tahajud. Walaupun teruk juga tu sebulan sekali, ya, tapi letaklah, daripada tak buat langsung.
Letaklah Ahad minggu ketiga aku nak bangun tahajud. Setiap Ahad minggu ketiga dia bangun untuk solat tahajud. Istiqamah atau tidak? Istiqamah. Tapi istiqamah bulanan lah namanya. Bezalah pahala orang yang istiqamah harian, mingguan, bulanan tak sama. Jadi cuba ikut kemampuan kita. Tak pernah buat tahajud, tiba-tiba terus nak buat tahajud hari-hari. Biasakan bertahan seminggu je dah. Dan sebab apa? Dia kena ready mental and physical untuk buat ibadah. Bukan budak sebenarnya. Jadi kena buat slow-slow. Macam berhenti rokok lah. Orang yang sehari isap rokok 2 kotak, dengar ceramah ustaz kata rokok ni haram lah, apalah, itulah, aku besok aku nak terus berhenti. Niat tu bagus dah, tapi cara tu besok terus dia tak isap rokok, demam terus. Itu standard lah kalau orang yang isap rokok lepas tu cuba nak berhenti, dia akan demam, menggeletar tu badan dia, otak dia nak fikir sangat, stuck dan sebagainya kan. Lah sekali jumpa member hari keempat kan, jumpa member lepak-lepak, member isap rokok kan, kita pun tengok terliur tengok, kau tak isap rokok kan? Oh, rokok kau habis ke ni, aku bagi kau apa aku. Orang bagi pula. Sejauh mana dia boleh tahan? Itu nak bagi tahu, itu cabaran. Itu cabaran. Jadi kalau nak berhenti 2 kotak, berhenti dulu sekotak, berhenti sikit. Kalau terus berhenti, biasanya akan bertahan seminggu, lepas tu isap rokok. Itu kajian dah dibuat. Berbanyak macam jenis kajian dah dibuat. Jadi kena berjaga-jaga. Itu yang pertama, kuantiti. Yang kedua, jagalah kualiti ibadah. Apa 36 dah. Kualiti ibadah. Kita ni masing-masing kita solat, masing-masing kita bayar zakat, masing-masing kita puasa, masing-masing pergi haji, pergi umrah. Persoalan dia, sejauh mana kita menjaga kualiti ibadah itu. Kualiti ni value, nilai ibadah. Macam mana nak tahu ibadah tu berkualiti ke tak? Setiap ibadah yang kita buat, dia akan bagi kesan pada diri kita. Kalau kita solat, dia akan cegah diri kita daripada perkara keji dan perkara. Kalau kita bayar zakat, dia akan berkatkan harta kita. Kalau kita puasa, puasa akan jadi benteng untuk diri kita. Kalau pergi buat haji, umrah, haji mabrur, umrah yang makbul, akan mengubah diri kita seolah-olah bayi yang baru lahir. Semuanya akan memberi impak pada diri kita. Persoalan dia, kenapa orang solat masih lagi buat dosa? Kenapa orang bayar zakat masih lagi buat dosa? Kenapa orang puasa masih lagi buat dosa? Kenapa orang pergi haji umrah tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun pergi haji umrah, tapi perangai sama juga macam sebelum pergi haji umrah? Kenapa jadi begini? Kerana kualiti tak dijaga. Bila kualiti tak dijaga, ibadah itu akan tidak memberi impak pada diri kita. Kan? Salat, apa kualiti salat? Khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin. Apa ciri orang mukmin yang berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, di mana mereka salat, mereka jaga khusyuk dalam salat. Allah tak sebut ciri orang mukmin yang berjaya adalah jaga salat, bukan. Tapi Allah sebut ciri orang mukmin yang berjaya salat dengan khusyuk. Jadi aspek yang kedua adalah berkaitan dengan kualiti. Tadi kita sebut orang, kita ni semua orang mukmin, orang beriman, orang mukmin. Orang mukmin dia tak sama dengan orang mukmin yang berjaya. Orang mukmin cirinya salat. Tapi orang mukmin yang berjaya cirinya salat dengan khusyuk. Itu level kualiti tu, beza kualiti. Tengok ciri mukmin yang berjaya yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ciri orang mukmin yang kedua yang berjaya ini adalah mereka ni tak buat benda lagak, benda sia-sia dia tak buat. Kita ni orang mukmin tak buat benda dosa, tapi benda sia-sia tu mungkin banyak lagi kita buat. Tapi orang mukmin yang berjaya bukan setakat dia tak buat dosa, benda sia-sia pun dia tak buat. Tu kualiti. Sabalah hadis Nabi sebut orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Kenapa ada istilah mukmin kuat, mukmin lemah? Kualiti. Sama lah juga dengan ibadah puasa. Nabi sebut dalam hadis, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Dia puasa dia diterima tapi tak ada hasil, tak ada nilai, tak ada kesan pada diri dia.
hanya dapat lapar dan dahaga saja. Itu kualiti puasa. Jadi sebab itulah semua ibadat yang kita buat ni semuanya kita kena cari kualiti. Kualiti ni biasa orang sebut kat tempat kerja je, KPI lah kan. Itulah antara sebutan-sebutan, performance lah. Tapi jarang orang cerita KPI ibadah. Jarang orang cerita performance dalam ibadah. Itulah kualiti. Jadi masuk tahun baru 2024 ini, kita berazam untuk tambahkan amalan kita, dan kita berazam untuk jaga kualiti ibadah kita. Itu dua benda daripada hadis Nabi berkaitan dengan peningkatan umur. Dan kebetulan kita masuk pada bulan Rejab kan. Rejab ni pun panjang juga cerita kan. Macam mana kita cerita pasal tahun baru tadi, macam itulah panjangnya cerita Rejab ni. Tapi kita cuba ringkaskan. Rejab ni dia ada kelebihan. Walaupun ada pihak cuba menafikan kelebihan Rejab kan, bulan Rejab. Dia kata Rejab ni bukan ada apa pun kan, bulan biasa je, tak ada semangat sangat lah. Kerana apa? Kerana mereka menganggap semua hadis yang cerita tentang kelebihan bulan Rejab ni semua hadis yang lemah, yang tersangat lemah, dan hadis palsu, daif jiddan dan maudhu'. Jadi sebab itulah diorang ni tak percaya kelebihan dan keistimewaan bulan Rejab. Apa respon kita? Respon kita, kalau betul lah semua hadis kita pasal bulan Rejab itu semuanya lemah, tersangat lemah dan palsu, Rejab tetap mulia, Rejab tetap istimewa kerana kelebihannya disebut dalam Quran, tak pergi hadis pun. Kelebihan Rejab disebut terus dalam Quran. Surah At-Taubah ayat 36. Ayat tu panjang, kalau baca memang akan panjang lagi kuliah kita. Jadi saya ambil sekerat je. Minha arba'atun hurum, Allah sebut. Di sisi Allah ada 12 jenis bulan. Ayat dia bermula dengan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahr. Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 jenis bulan. Dalam 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Al-Quran tidak memerincikan apa bulan haram. Ada satu hadis ni sahih, dia tak cerita pun pasal kelebihan-kelebihan bulan, cuma dia cerita apa 4 bulan haram, iaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. 4 bulan ini dikenali sebagai bulan-bulan haram. Jadi bulan ini kelebihan bulan Rejab. Pertama, dia adalah bulan haram. Apa maksud haram? Diharamkan berlakunya peperangan pada bulan tersebut. Rejab juga disebut sebagai bulan haram. Haram ni ada 2 maksud. Satu, diharamkan, iaitu haram peperangan. Yang kedua, disucikan. Bulan Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, 4 bulan ini disucikan oleh Allah berbanding bulan yang lain. Kerana apa? Kerana dia berkait dengan Baitullah Ka'bah. Dia berkait dengan ibadah haji dan umrah. Rejab antara bulan Nabi dan sahabat banyak melakukan ibadah umrah. Zulkaidah pun sama, antara bulan yang Nabi banyak melakukan ibadah haji dan umrah. Zulhijjah bulan haji. Muharram sebulan selepas haji. 4 bulan ini berkait dengan ibadah haji dan umrah. Sebab itulah Allah sucikan dia. Dan kelebihan Rejab yang ketiga, termasuklah bulan-bulan haram yang lain, Allah berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan yang haram ini. Buka kitab tafsir, Tafsir Munir, Tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir yang lain, para ulama mensyarahkan, mentafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksudkan jangan buat kezaliman pada bulan-bulan haram? Para ulama sebut, setiap kezaliman, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram, antaranya bulan Rejab, dosa yang didapat berlipat kali ganda berbanding ketika mana ia dilakukan pada bulan-bulan lain. Samalah juga setiap amalan, kebaikan, kebajikan, ibadah yang kita lakukan pada bulan-bulan haram, pahala yang kita dapat dilipat kali gandakan berbanding ketika mana ia dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Dalam erti kata yang lain, kelebihan bulan Rejab yang ketiga adalah penggandaan pahala bagi setiap amalan dan ibadah yang dilakukan. Analogi mudah, kita solat 2 rakaat di dalam bulan Rejab dan kita solat 2 rakaat dalam bulan Syaban, sama ke tak sama? Jawapannya tak sama, kerana Rejab bulan haram,
Sya'ban bukan bulan haram. Jadi Allah dah sebut dah, buat ibadah dalam bulan haram, Allah gandakan pahala bagi setiap ibadah. Jadi tak sama solat dalam bulan Rejab dan solat dalam bulan Sya'ban. Rejab lagi banyak pahala kita dapat. Cuma kita perlu faham, bila sebut berganda dalam fikiran kita berapa? Kalau kita belajar matematik dunia, ganda tu darab 2, kan, multiple, kan, darab 2. Tapi matematik dunia ni tak boleh dibandingkan dengan matematik Quran. Quran dia ada matematik dia juga, tak sama. Matematik Quran 6 tolak 1 sama dengan kosong. Tu matematik Quran. Matematik dunia 6 tolak 1 sama dengan 5. Kan? Kenapa 6 tolak 1 sama dengan kosong matematik Quran? 6 itu rukun iman. Tak percaya 1 tinggal 5 ke? Tak percaya 1 tinggal kosong. Gugur semua rukun iman. Tu matematik Quran. Samalah juga gandaan dalam Quran, bukan darab 2. Tak tahu darab berapa. Boleh jadi darab 3, darab 4, darab 20, darab, tak tahu berapa. Tapi kita yakin berlaku ganda. Samalah macam malam Lailatul Qadar. Kita beramal malam Lailatul Qadar seolah-olah kita beramal bersamaan dengan berapa bulan? 1000 bulan. Jadi buat amalan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, betul? Betul? Tak betul? Tak betul tu. Kerana Quran sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sudah ustaz sesat ni, tak sama 1000 bulan pula kan. Orang cakap gitu kan. Al-Quran sebut malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faham tak? Kita sebut tadi malam Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu bersamaan dengan 1000 bulan. Al-Quran sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Beza tu, sama dengan equal tu. Lebih baik, bigger than tu, dia punya equation tu. Lain tu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 10000 bulan. Berapa? Wallahualam, tak tahu. Yang penting lebih 1000 bulan. Bukan bersamaan 1000 bulan. Jadi tak tepat bila orang sebut kita beramal pada malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun beberapa bulan. Kan orang buat formula begitu. Tak tepat tu sebenarnya. Yang tak tepat. Kerana Quran sebut lebih baik, tak sama dengan dia lebih banyak. Jadi sama. Tu matematik Quran. Dia takkan sama dengan matematik dunia yang kita belajar. Jadi masuk tahun baru 2024, Nabi sebut banyakkan amalan kita selari dengan peningkatan umur kita. Masuk bulan Rejab, Al-Quran sebut gandakan amalan kita. Gandaan amalan itu akan menggandakan pahala yang kita dapat. Bila kita gabungkan dua-dua ini, kita akan dapat satu resolusi, iaitu tambahkan amalan kita, kita akan dapat gandaan pada pahala yang kita dapat. Jadi jadikan bulan Rejab ini sebagai bulan kita train diri kita. Itulah datangnya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban. Berkati ni minta keberkatan apa tu? Keberkatan umur, biar panjang sampai Ramadan. Keberkatan kesihatan, biar sihat sampai Ramadan. Keberkatan kekuatan nak buat amalan, biar semangat untuk kita buat amalan sampai Ramadan. Jadi itu yang keberkatan kita mohon. Jadi 2024 jadikanlah tahun ini tahun yang kita buat satu perubahan pada diri kita. Biarlah berbeza dengan tahun lepas. Kita cuba perbaiki diri kita untuk menjadi orang yang beriman, bertambah iman kita, takwa kita, ilmu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan 2023 sebagai sempadan. Rasa 2023 ni penuh dengan kegelapan rasa. Kan, dengan konsertnya, dengan Ratu Cantiknya, dengan industri pornografinya, macam-macam lah. Jadi masuk tahun 2024, kita nak buka buku baru, dengan semangat baru, dengan azam baru. Buka je dengar satu kenyataan, bukalah pusat pelacuran untuk warga asing. Sudah. Siapa favourite? Pelakon? Ada kat sini? Itu masalah bila mana kita ni guna kepala otak lebih lagi daripada Quran. Itu masalah tu. Guna kepala otak lebih daripada Quran. Dia bukan berfikiran di luar kotak, tapi dia berfikiran di luar
Di luar otak, tak guna otak tak? Tu masalah. Kan? Jadi sebab itulah kita boleh lihat 2024 ni kita baru bulan Januari tau. Tak habis lagi Januari, dah macam-macam isu lah kita dengar. Nikah kontrak lah. Dengar nikah kontrak. Swingers. Tahu swingers? Swingers tu apa? Bertukar-tukar pasangan. Rupanya berlaku dalam negara kita. Ada persatuan, ada kelab, ada komiti. Tahu tak siapa kebanyakan yang terlibat dengan bertukar pasangan ni? Umur berapa? Umur haji-haji depan saya. Umur 50. Anak dah besar. Dua rumah besar. Hubungan dengan isteri tak berapa nak rancak sangat. Dan dia pun nak spice out their relation. Ini istilah yang digunakan, spice out. Nak merancakkan lagi hubungan. Dia pun call, Mat, rumah aku yang tukar-tukar bini ya. Bertukar-tukar bini, bertukar-tukar pasangan. Ada sampai 6 pasangan bertukar dalam satu bilik. Ini yang berlaku, rupanya berlaku dalam negara kita. Ini budaya barat, rupanya berlaku dalam negara kita. Yang paling tak tahannya umur 50 pula tu. Boleh fikir logik tak? Nak bagi tahu tahun baru ni penuh dengan orang kata apa? Orang kata baru bulan pertama dia dah mengalahkan 12 bulan tahun lepas. Tu punya dahsyat 2024. Belum apa-apa lagi. Isu konsert tak selesai lagi. Kan? Siapa favorite Siti Nurhaliza? Punya hebat Siti Nurhaliza ni, Tok T kan? Tok T kan? Punya hebat, mufti minta maaf kat dia. Itu level Siti Nurhaliza. Kan? Dia nak buat konsert. Kebetulan tarikh dekat dengan Ramadan. Mufti Penang pun dah sihat. Anjakkanlah tarikh. Mufti tak suruh cancel pun. Kalau saya mufti, saya suruh cancel. Benda haram, apa nak anjak-anjak? Cancel terus. Mufti tu kira berlapik lagi lah. Tangguh dah buat lepas Ramadan. Kan? Last sekali dia pun respon, tak tangguh kita buat. Sebab apa? Ini pun charity katanya. Datang Pak Ustaz backup, Pak Ustaz Nawi nama dia. Boleh tengok video dia. Tu Pak Ustaz baru tu. Kan? Dia backup. Dia kata kami pun nak cari rezeki juga. Jangan halang kami cari rezeki, kami pun ada anak bini kat rumah juga. Kan? Tak payah tangguh-tangguh, jalan je dari sini, kami sokong Siti Nurhaliza. Dia tak faham sebenarnya orang tegur tu pasal apa. Dia tak faham kat situ. Kan? Akhirnya mufti minta maaf. Disebabkan isu yang berlaku, mufti minta maaf. Kita boleh lihat kan bagaimana institusi mufti semakin lama semakin dicabar. Dicabar. Mufti wilayah ni, mufti wilayah kita ni, tahun lepas keluar fatwa pasal Coldplay. Jangan pergi boykot ini, aktivis LGBT dan sebagainya. Orang bakul sampahkan fatwa dia. Kalau orang bakul sampahkan, tak apalah, masing-masing individu. Ni agensi kerajaan keluar kenyataan rasmi. Pandangan mufti wilayah hanya pandangan peribadi sahaja. Boleh keluar kenyataan rasmi nak sebut pasal fatwa mufti. Kalau pandangan mufti tu pandangan peribadi, kau lantik dia jadi mufti buat apa? Kau telah jadi mufti. Buat yang tak boleh tahan, keluar kenyataan. Tak pernah berlaku lah sebelum ni. Pelik-pelik berlaku. Baru ni mufti wilayah lagi keluar kenyataan berkaitan dengan hukum bekerja di bank konvensional. Mufti bagi tahu hukum bekerja di bank konvensional. Hukumnya apa dia? Dia tak boleh baca hukumnya, kena baca detail dalam dia. Dia ada 2 poin. Yang pertama, duduk dekat department, division ataupun jabatan yang direct berkait dengan riba, hukumnya haram. Duduk bahagian produk, duduk bahagian consumer, duduk bahagian commercial, tu semua terus haram kerana berkait dengan riba. Tapi kalau bahagian kedua, duduk dekat tempat yang tidak, indirectly, secara tidak langsung, jadi cleaner, jadi security dan sebagainya, itu dibolehkan. Sebab apa? Dia tu third party. Dan dia assign sahaja dekat mana-mana tempat yang dia ada orang request. Kena baca detail tu. Lepas tu kesimpulan, yang bekerja dekat bank konvensional kerana terasnya adalah riba, jadi
seeloknya carilah pekerjaan lain. Sebab apa? Kita bekerja, hasil yang kita kerja tu ada hasil riba. Sedangkan riba ni Allah sebut dalam Quran, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Siapa yang buat lagi kerja-kerja riba ni, Allah dan Rasul isytihar perang. Tak pernah lagi lah dalam dosa-dosa besar Quran ni kan, dosa-dosa besar ni Allah sebut, Allah Rasul isytihar perang. Riba ni punya dahsyat. Nampak macam sikit, nampak macam remeh, tapi Allah isytihar perang pada orang buat riba ni. Tiba-tiba keluar kenyataan Menteri Agama, kenapa kau buat kenyataan begitu? Rujuk dulu aku. Dia salahkan mufti yang keluarkan fatwa pasal kerja kat Bank Conventional. Dia sebut hukum. Adakah hukum tu kalau refer Menteri Agama jadi berubah? Kan? Hukum dia tak hukum. Dan teguran itu dibuat secara terbuka. Dia boleh je pergi jumpa mufti tu, dia suruh mufti tu datang, dia jumpa, dia bincang secara tertutup. Tapi dia keluar kenyataan secara terbuka, nak menampakkan bahawa di sana ada current antara menteri dan juga mufti. Ini satu benda yang tak bagus pun, kan? Kaedah penasihat pun tak betul lah. Tak ada masalah nak mencadangkan, okey, hukum ni kita bawa kepada MKI, Muzakarah Jawatan Kuasa Ahli Wal Agama. Biar semua mufti-mufti duduk bincang hukum. Sebab apa? Dia melibatkan ramai pekerja-pekerja Islam kita yang bekerja dekat bank dan sebagainya. Kan mungkin boleh ambil hukum macam ASB. Kan ASB kan awalnya haram kan. Tapi bila duduk bincang, akhir sekali MKI memutuskan nak ambil ASB, diharuskan atas dasar nak menjaga ekonomi Bumi Putra. Itu masalah dia. Jadi betul lah cadangan yang diberikan, tapi cara kau sampaikan tu tak betul. Kenapa terbuka? Itu mufti tu. Jadi orang ramai sewena-wena dia boleh perlekikan mufti begitu sahaja. Satu persatu benda yang berlaku. Ni tak cerita lagi ada satu ahli parlimen. Kan? Agak-agak siapa? Agak siapa? Ahli parlimen dekat mahkamah baru ni terang-terangan dia kata dia tak setuju Islam agama persekutuan dalam negara kita. Tu. Tak payah takut-takut, ahli parlimen seputih, Teresa Park. Kan? Orang takut nak sebut sebab apa? Politik. Ini bukan politik, ini isu agama. Dia sebut Islam bukan agama persekutuan dalam negara. Dia tak setuju, dia kata benda tu. Kita ni kan masing-masing ada fahaman politik masing-masing kan? Tapi bila keluar kenyataan begini, dia dah merentasi partisan dah. Dia dah merentasi politik dah. Tak ada cerita politik dah. Ni dia sentuh pasal agama. Kita ni ni geng aku tak ada aku senyap. Itu yang tak betul. Hidup kita ni dipandu oleh agama, bukan politik. Politik tu serpihan daripada agama, pecahan daripada agama. Jadi orang takut nak sebut. Orang takut. Lagi penceramah lah kan, takut kena tarik tauliah dan sebagainya. Tarik lah tauliah kan, nak buat macam mana? Kita sampaikan kebenaran kan. Ini semua berlaku pada tahun 2024. Itu saya cakap baru 22 Januari dia dah mengalahkan setahun 2023. Tak tahu lagi apa nak berlaku. Ni bulan depan 24 Februari kita ada satu lagi konsert Ed Sheeran. Dia buat 2 minggu sebelum Ramadan. Tu lagi dahsyat. Kan? Dia nak bagi tahu tak ada suara dah. Tak ada suara dah, jerit lah kan. Marah sebenarnya, sedih, marah, macam-macam perasaan ada kan. Lepas tu kita pun tak tahu macam mana cara nak perbaiki keadaan-keadaan yang berlaku sekarang. Kan? Bila tengok satu video kan, satu video dalam pawagam, diorang tengah tengok, tak tahu cerita Korea ke apa kan. Lepas tu tengok perempuan-perempuan bertudung Melayu Islam kita ni duk melompat nyanyi lagu Korea tu sekali dengan tayangan tersebut. Bila tengok tu sedih lah. Sedih lah bila tengok. Itu baru K-pop tau, belum Dajjal lagi. Belum Dajjal lagi. Nak bagi tahu tanta Dajjal tu lagi handsome daripada K-pop. Boleh jadi kan? Orang cakap mata buta sebelah, kadang-kadang mata buta sebelah boleh jadi handsome juga. Saya terbaca ada satu komen dekat Facebook. Ada seorang budak ni, dia kata kalau Dajjal turun nanti, aku ingat aku nak acah-acah join Dajjal dulu.
Kan aku dia nanti bila Dajjal tak perasan, aku datang dari belakang, aku cocok dia mati. Itu kita umat Islam menang. Dia ingat ni filem apa? Sembilu Kasih ke apa kan? Aduh, macam mana boleh fikir gitu? Dia nak bagi tahu tak semudah tu kau nak tipu Dajjal. Dajjal punya tipu daya tu lebih dahsyat tau. Kan? Tapi mungkin dia berfikiran sebagai budak kan. Lagi-lagi orang kata sunat laser dan sebagainya, kita pun tak tahulah. Kan? Jadi itulah kita nak mendepani arus 2024 ini banyak sangat cabaran, banyak sangat orang kata benda yang kita akan hadapi. Tapi insya-Allah lagi sebulan lebih kita akan hadir Ramadan. Mudah-mudahan kuatkan kehidupan kita ni dengan berbekalkan Ramadan. Dan mudah-mudahan lepas Ramadan semua isu-isu yang ada ni semakin lama semakin surut, semakin lama semakin berkurangan. Orang semakin nak dekat dengan Islam, semakin nak dekat dengan agama. Kan? Antara usaha-usaha sekarang kempen subuh Jumaat dan sebagainya kan. Ada satu lagi kempen kuliah macam khutbah. Yang tu lagi mencabar sebenarnya. Kempen kuliah macam khutbah. Tu lagi mencabar. Jadi itu antara benda-benda yang mungkin kita boleh cabar diri kita kan untuk membuat perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan tahun 2024 ini kita cuba menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang lebih baik daripada sebelumnya, lebih soleh dan lebih orang kata bermanfaat diri kita kepada orang lain dan juga berbakti kepada agama bangsa dan negara. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي